Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Koperasi Kepimpinan Guru Bumi Putra Berhad KGBS di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Kunjungan hormat delegasi KGBS yang diketuai pengerusinya Ahmad Meli bertujuan memaklumkan kepada Premier Sarawak mengenai penubuhan Koperasi Kepimpinan Guru Bumi Putra Berhad KGBS yang telah berjaya didaftarkan sebagai sebuah koperasi. Bercakap kepada media selepas kunjungan tersebut, Ahmad Meli memberitahu gerakan persatuan akan membantu gerakan persatuan guru Bumi Putra di negeri ini. Untuk menerangkan dan menjelaskan kepada beliau tentang penubuhan koperasi kita, iaitu yang bertujuan untuk membantu dan mengukuhkan lagi gerakan Kesatuan Guru Bumi Putra sebagai salah satu organisasi yang berusaha mencari dana dan mengukuhkan Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak. Tambah beliau lagi, sejak penubuhannya pada Julai 2021, koperasi berkenaan mempunyai seramai 7,000 orang ahli. Seterusnya, mengenai tinjauan Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian ke beberapa projek di sekitar kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah. Beliau bersama rombongannya memulakan tinjauan ke projek pelindungan tebingan sungai Kampung Rantau Panjang yang merupakan fasa kelima kepada projek Batu Kawah Riverbank Park Berhad. Dalam entry terbaru di laman Facebooknya, Datuk Seri Profesor Dr. Sim memberitahu Jabatan Pengairan dan Saliran telah menyerahkan kontrak bernilai 11.3 juta ringgit untuk projek itu kepada pihak kontraktor terbaru yang dipilih melalui tender terbuka. Jelasnya, ia merupakan kontraktor kedua selepas perkhidmatan kontraktor terdahulu dibatalkan kerana gagal memulakan kerja-kerja pembinaan setelah setahun mendapatkan tender. Seterusnya, beliau meninjau status pelaksanaan projek sistem saliran di Taman Desa Wira. Beliau difahamkan pembinaan ban yang menelan kos 20 juta ringgit untuk mengatasi masalah perparitan yang dihadapi di kawasan tersebut sedang berkembang maju. Ujarnya, walaupun terdapat penangguhan disebabkan wabak COVID-19, namun kerja-kerja pembinaan kini terus maju dengan lebih banyak pembukaan tender dijangka pada masa hadapan untuk kerja-kerja di lorong-lorong lain. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim mendengar taklimat daripada Jabatan Kejaraya Kuching berkenaan projek menaik taraf lampu isyarat Desa Wira yang menelan kos sebanyak 1.4 juta ringgit. Katanya lagi, tahap pembinaan setakat ini ialah 80% dan ia dijangka siap pada bulan Mei selepas semua kelengkapan utiliti dipindahkan dari kawasan tapak projek. Laporan selanjutnya, satu penyelidikan lanjut berkaitan clearing perlu dilaksanakan selepas ianya dijumpai di Sungai Penyarai Tatau pada Oktober tahun lepas. Clearing ini dikenali sebagai clearing miskin yang mempunyai panjang 22 kaki, lebar 10 inci dan 22 inci diameter. Selain itu, terdapat satu lagi clearing dijumpai kira-kira 10 meter dari clearing pertama dengan 18 kaki panjang serta 10 inci lebar dan masih berada di sungai tersebut. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayai, penyelidikan ini penting untuk mengetahui sama ada ia dimiliki oleh masyarakat punan ataupun berketan. Kesatu itu adalah dengan baik sejarah warisan kita, hantar kita, nyawa. Kita semua kita dalam baik tak lalu kemaru tak agak lalu kita itu jadi nyawa lesat. Kita bahasa punan, kita berketan, kita bahasa kediau itu. Nada yang kemudian ada kita, asal kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program bersama Komuniti Pemeliharaan Warisan di Dewan Masyarakat Punan Rumah Ado Kakus Tatau pada Ahad. Datuk John Siki yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kakus turut mengesyorkan satu jawatan kuasa diwujudkan yang diketuai penghulu Sanok untuk mengadakan sesi dialog bersama masyarakat setempat dengan Jabatan Muzium, Majlis Adat Istiadat dan Jabatan Hutan tentang cara memelihara dan menjaga clearing yang ditemui itu.
Katanya upacara pemindahan clearing itu dari dalam sungai perlu mengikut adat istiadat dan upacara berdasarkan perbincangan dalam jawatan kuasa itu nanti. Untuk rekod, terdapat 9 lagi clearing terletak di kawasan daerah Tautau. Keperkembangan di Miri, bantuan kewangan kepada penggiat industri pelancongan merupakan inisiatif dan kesinambungan yang dilaksanakan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEK dalam membantu penggiat industri yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ini kerana dalam tempoh 2 tahun ini semua penggiat industri pelancongan negara telah mengalami kerugian besar. Saya percaya 2 tahun kebelakangan ini merupakan tempoh paling sukar yang mengakibatkan kerugian besar kepada semua penggiat industri pelancongan negara, termasuklah yang berada di Miri. Pemberian inisiatif ini diharapkan dapat memberi sokongan dan dorongan kepada penggiat-penggiat industri untuk kembali pulih seiring dengan pembukaan sempadan negara pada 1 April 2022. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian bantuan kewangan kepada penggiat industri pelancongan yang diadakan di Hotel Imperial Palace, Miri pada Isnin. Seramai 16 orang penerima bantuan kewangan terpilih yang terdiri daripada 5 pemandu pelancong, 5 syarikat Top Tap, 1 syarikat MM2H dan 5 pengusaha inap desa. Mereka yang menerima bantuan kewangan MOTEK prihatin ini adalah seperti tertera. Sementara itu, dalam sidang medianya, Datuk Seri Nancy memberitahu mana-mana syarikat pelancongan dan yang berkaitan perlu mendaftar dengan MOTEK untuk mendapatkan bantuan MOTEK prihatin ini. Yang berdaftar di bawah MOTEK. Bantuan ini meliputi RM9,000 kepada syarikat Top Tap dan MM2H, RM3,000 kepada pengusaha spa dan PUK, RM1,500 kepada pemandu pelancong dan RM1,800 kepada pengusaha homestay. Pembayaran ini dilaksanakan secara 2 kali, iaitu bermula pada bulan Mac dan Mei 2022. Penyampaian bantuan kewangan kepada penggiat industri pelancongan ini adalah yang ketiga diadakan bagi tahun 2022 selepas majlis sama dianjurkan MOTEK di Johor dan Kuching, Sarawak sebelum ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Lokal Chiang bersama Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki serta rombongan agensi-agensi terlibat telah melawat ke Kampung Bunga Rampai. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk meninjau tapak yang sesuai bagi projek pembinaan masjid baharu di kampung itu. Loh yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Padawan memberitahu masjid yang sedia ada kini terlalu sempit serta dikelilingi tempat kediaman. Katanya ia juga menyukarkan penduduk untuk mencari ruang letak kenderaan sekiranya mereka mahu menunaikan sembahyang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas lawatan tersebut pada Isnin. Sehubungan itu, Loh berharap pembinaan bangunan masjid baharu itu boleh dimulakan tahun ini untuk memudahkan penduduk setempat beribadah. Manakala di Sibu, peniaga di Bazar Ramadan Dataran Sibu Fasa 2 diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bagi mengelak di kampaun. Peringatan itu ditegaskan Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti BPJ KK Ibu Pejabat Polis Daerah IPD DSP Arifin Bahar selepas mendapati masih ada segelintir peniaga di situ masih tidak cakna dengan SOP yang ditetapkan. Katanya antara kesalahan para peniaga adalah tidak menjalankan ujian pantas antigen RTK menggunakan sarung tangan dan apron semasa di bazar. Semalam saya tegur banyak yang tidak pakai sarung tangan dan juga apron, terutama gerai-gerai yang menjual makanan. Tetapi hari ini nampak ada perubahan walaupun tidak sepenuhnya lah, tidak 100%. Masa saya buat lawatan tadi dan mereka mengakui lah kesilapan itu.
Jadi saya masih lagi bagi peluang untuk minggu ini sebenarnya kita beri peluang untuk beri pengajaran ataupun pendedahan apa SOP yang ditetapkan lah. Pada minggu hadapan insyaAllah kita akan terus kuasakan lah. Atau perlu keluarkan kembang, kita akan keluarkan kembang lah. Sebab kita dah 2 hari ni bagi penerangan, ya. Saya harap mereka faham lah. Yang kedua yang saya dapati tadi, masih lagi ramai yang tidak membuat ujian RTK, ya. COVID. Dia dalam syarat SOP, dia peniaga mesti membuat ujian RTK, ya. COVID. Kalau dia negatif, baru dia boleh berniaga. Beliau menjelas demikian kepada pemberita selepas meninjau pematuhan SOP peniaga dan pengunjung di Bazar Ramadan Dataran Fasa 2 pada Isnin. Katanya tinjauan pada hari kedua mendapati terdapat penambahbaikan oleh pihak berkuasa tempatan di situ dari aspek kawalan laluan masuk dan keluar di bazar berkenaan. Dalam itu, keterujaan rakyat Sarawak untuk membeli pelbagai juadah berbuka puasa atau sungkeh di Bazar Ramadan dapat dilihat setelah hampir 2 tahun tidak dibenarkan beroperasi. Wartawan UKAS meninjau ke salah sebuah Bazar Ramadan di Kuching pada Isnin bagi mengenal pasti pelbagai jenis juadah yang mendapat sambutan ramai atau jarang dijual pada hari biasa. Tinjauan UKAS hari ini di Bazar Ramadan Metro City Kuching. Kemeriahan dirasai apabila hampir kesemua gerai telah dibuka dan menjual pelbagai jenis juadah baik tradisional maupun moden. Selalunya, makanan wajib ada pada bulan puasa yang sudah menjadi trend di Bazar Ramadan adalah seperti bubur pedas, kuih bongkol, popiah cheese, suntong tutuk, roti john dan banyak lagi. Namun, hari ini pandangan kami tertumpu kepada satu gerai menjual juadah yang jarang sekali ditemui di mana-mana bahagian di Sarawak. Juadah ini namanya serabe. Menurut Osman Faisal, pemilik gerai ini, serabe bukan makanan asing baginya kerana ia merupakan makanan tradisi keluarga beliau. Katanya, sebelum Ramadan juga, beliau ada menjualnya. Namun, mungkin kerana kemeriahan bulan puasa, permintaan terhadap kuih ini sangat luar biasa sehinggakan pelanggan sanggup beratur panjang untuk membelinya. Itu kuih orang lama, jarang dijual. So, ada di sini sekarang. Mak kami beritahu, zaman-zaman nenek dulu, kuih itu adalah wajib. Kami itu dulu ada 2 version. Ada yang putih, ada yang hijau. Datuk yang besi yang ada yang hijau atas lah. Salah seorang pembeli, Encik Ali, sempat memberikan pandangan beliau kepada kami tentang serabe itu yang kebiasaannya disediakan tanpa diletakkan santan dan warnanya hanya putih keemasan. Yang macam orang goreng ke meja. Boleh garam, jaga. Air campur dengan pandan tu. Lain ada 3 masalah. Seterusnya, kami sempat menemu bual sepasang suami isteri bagi mendapatkan perkongsian mengenai pilihan juadah mereka untuk santapan berbuka puasa. Selalunya memang puasa kami akan cari ikan sardin bakar. Itu adalah second place kami dua. First tempat kami pergi jitak cari ikan sardin bakar, saya dah. Lepas pergi jitak untuk cari ikan sardin bakar. Yes. Ikan sardin bakar atau panggang juga cukup sinonim dengan bulan puasa. Boleh dikatakan setiap bazar Ramadan pasti ada peniaga yang menjual ikan panggang dan mempunyai pelanggan yang ramai. Tumpuan seterusnya pula sememangnya wajib adalah air. Air pastinya merupakan target utama pengunjung. Lebih banyak air yang disajikan, lebih ramai akan tertarik untuk pergi ke gerai tersebut. Tetapi, air yang selalunya dicari-cari oleh pengunjung adalah air soda herb. Menurut Lydia Yusrina, seorang penggemar air itu, tidak boleh dinafikan kenikmatannya sentiasa dirasai apabila tiba bulan puasa. Kami akan wajib beli benda tu sebab menyegarkan waktu buka. Memang peminat tu memang kami first benda yang kami cari adalah soda herb itu tadi dan kalau di stok kami jumpa benda yang kami mau. Sementara itu, pemilik gerai menjual soda herb Asikin Abdullah mengakui jualannya laris apabila tibanya bulan puasa. Lebih-lebih lagi, minuman yang beliau sediakan berbeza dari gerai minuman lain. Jarang orang jual air tak. Belum puasa je ada orang biasa jarang nak lebih orang jual air tak. Coba ambil try lah jual air tak. Masa segar je air tak ada diminum. Biasa ada campur air gula kan, dia just air soda je nak. Lepas ada serai dah pudina dengan samboy. Sekian laporan saya Lia Amira bersama juru video Nur Fitri untuk UKAS.
Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah pencegahan dan mengamal kebersihan serta jarak sosial yang selamat bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Salam UKAS.